Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Para penonton yang dihormati sekalian, sekali lagi kita ke udara. Pagi ni, tuan-tuan dan puan, pagi ni buat pertama kalinya saya meneruskan tradisi hidup saya bersama dengan rakyat di negeri ini. Biasanya di negeri Johor, di negeri Kedah, di negeri Terengganu, di negeri Kelantan, kita bersiaran, biasanya kita ada program namanya Kuliah Duha. Dan biasanya di tempat-tempat lain, tuan-tuan, negeri-negeri yang Federated Malay States, biasanya kuliah duhanya pada hari Sabtu dan pada hari Ahad. Jadi untuk kita memberi kesempatan kepada teman-teman yang bercuti pada hari Jumaat, dalam keadaan biasa, insya-Allah kita biasanya ada kuliah subuh dan kuliah duha. Tapi untuk semasa kita berada dalam perintah kawalan pergerakan ini, kita akan mengadakan kuliah duha setiap minggu insya-Allah. Hari Sabtu kuliah duha, hari Jumaat kuliah duha, hari Sabtu kuliah duha, dan hari Ahad pun kuliah duha. Dan kita nak pindah sikit masa, tuan-tuan dan puan. Maknanya masa seperti mana biasa kita. Seperti mana biasa sebelum non-COVID time. Maknanya insya-Allah kalau kita mengadakan kuliah duha, kita mula macam ini pukul 9. Tepat pukul 9 kita akan bermula. Lepas tu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan mengadakan, kalau boleh kita mengadakan kuliah zuhur nanti. Kuliah zuhur, kita mengadakan kuliah zuhur sekitar dalam pukul 2.30 begitu, kuliah zuhur. Dan kemudian insya-Allah kita akan mengadakan kuliah maghrib. Kuliah maghrib kita akan adakan dalam pukul 8.30. Itu sajalah insya-Allah. Kita susun balik cara begitu, tuan-tuan. Tak ada lagi pukul 10.30, tak ada lagi pukul 9.30. Saya ulang balik. Untuk yang akan datang pada hari Jumaat ada kuliah duha bermula pada pukul 9. Itu untuk negeri-negeri yang unfederated Malay State. Negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Johor. Dan kemudian tuan-tuan, bagi yang Federated Malay States, yang lain daripada negeri itu, kita akan mulakan kuliah duha pada hari Sabtu dan hari Ahad, juga pada pukul 9 pagi. Kemudian ada kuliah zuhur. Kuliah zuhur ni kada cross, sama saja. Sekitar dalam pukul 2.30 begitu, kuliah zuhur. Selepas zuhur, kuliah selepas zuhur, insya-Allah. Itu pun dalam ringkas saja, antara 35 minit ke 40 minit. Kemudian tu ada kuliah maghrib. Kuliah maghrib kita bermula pada pukul 8.30 malam. Kuliah maghrib bermula 8.30 malam. Selepas itu tuan-tuan dan saya akan berehat. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, kita susun semua ini bagi membolehkan insya-Allah kita membuat pengisian. Bagi membolehkan seluruh ahli keluarga mengambil kesempatan hari ini, hari Jumaat yang kedua di dalam perintah kawalan pergerakan ini. Hari Jumaat yang pertama pada 20 hari bulan Mac bersamaan dengan 25 hari bulan Rejab yang lalu. Ini hari Jumaat yang kedua pada 27 hari bulan pada 20 tadi pada 20 hari bulan 20 hari bulan Mac, yang ini 27 hari bulan Mac bersamaan dengan 2 hari bulan Syaban insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya tadi tajuk ialah COVID-19. COVID-19, kelebihan hari Jumaat di dalam bulan Syaban. Kelebihan hari Jumaat di dalam bulan Syaban. Itu tajuk kita, tuan-tuan. Saya harap, tuan-tuan dan puan, sebelum saya mula kepada tajuk ini, saya nak beri sedikit komentar, tuan-tuan dan puan, daripada bacaan saya dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya. Pertama, saudara, ada teman-teman yang menulis, yang memaparkan mengenai usaha yang dilakukan oleh sahabat saya. Adinda saya lah, tuan-tuan. Anak anda saya lah. Kerana dia jauh lebih muda daripada saya. Namanya saudara Abid Liu, Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu, kalau tuan-tuan tengok, berpusing
Pergi hospital ke hospital, hospital ke hospital. Tanya nurses, tanya doctors, apa yang diperlukan lagi, apa yang diperlukan lagi, apa yang diperlukan lagi. Dia bawalah tandas-tandas bergerak, tuan-tuan. Dia bawalah apa yang diperlukan. Dia bawalah face mask. Dia bawalah berbagai-bagai lagi, tuan-tuan. Terutama yang diperlukan oleh mereka yang berada di front line, yang berada di barisan hadapan. Doctors, nurses, pekerja-pekerja hospital yang sedang menyabung nyawa mereka untuk menyelamatkan 34 juta daripada rakyat di Malaysia ini. Tuan-tuan, tetapi, panjang tetapi saya tu. Dalam bacaan kita, dalam beberapa posting yang dibuat, ada orang, tuan-tuan, komen negatively terhadap usaha yang dibuat oleh Ustaz Abid Yu. Ada yang mengatakan dia mencari populariti, ada yang mengatakan dia menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tuan-tuan, yang saya paling sedih sekali, yang melakukan itu ikut tulisan itu. Saya harap tulisan ini tidak benar. Tuan-tuan, saya harap tulisan ini tidak benar, paparan ini tidak benar, posting ini tidak benar. Tuan-tuan, yang komplain itu kebanyakannya orang-orang penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah dan sebagainya. Setengahnya disebut sebagai pengkuliah andalan, tuan-tuan dan puan. Saya rasa sedih, sangat sedih, tuan-tuan. Saya dah berkuliah 40 tahun. Dah kenal seramai, sebanyak mungkin. Sebanyak mana saya dah kenal. Terutama yang seumur dengan saya. Ataupun yang umur 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Masih kenal saya dan saya kenal mereka. Dan saya faham, saya tahu, tuan-tuan. Allah yarham Datuk Profesor Harundin. Allah yarham Datuk Ishak Barum. Allah yarham Datuk Abu Hassanuddin Al-Hafiz. Datuk Ismail Khamus yang masih hidup lagi, tuan-tuan dan puan. Datuk Hashim Yahya. Orang-orang ni, tuan-tuan, orang-orang ni, Datuk Taib Azamuddin, Ustaz Syamsuri, tuan-tuan, yang saya kenal, yang biasa duduk dalam panel saya. Tuan Ibrahim Tuan Man, duduk dalam panel saya, yang saya mempengerusikan, memoderatorkan selama 6 tahun program yang namanya Forum Perdana Ehwal Islam. Program yang duduk selama 6 tahun tu di atas sekali. In terms of rating and ranking, tidak pernah dia jatuh nombor 2 dan nombor 3. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan, ini saya kenal orang ni, saya kenal, sangat kenal. Allah yarham Harundin, saya kenal lebih daripada 30 tahun. Betul juga adiknya, almarhum, tuan-tuan, Datuk Hassanuddin Al-Hafiz. Saya kenal Datuk Hashim Yahya. Saya kenal Datuk Ishak Barum. Bahkan pernah bersama Datuk Ishak Barum 11 hari kami pergi ke Rusia, negara-negara jiran yang lain, nun di Rusia sana. Tidur dengan dia, sehari dengan dia, semalam dengan dia. Saya tak tahulah nak menggambarkan akhlak yang sangat murni yang pernah ditunjukkan orang namanya almarhum Datuk Ishak Barum, bekas mufti Kerajaan Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak merasakan, how come I must have a little doubt, an iota of doubt kepada orang-orang yang seperti ini. Nasihat saya kepada teman-teman, tuan-tuan, nasihat saya sedih sebenarnya. Sebab, tuan-tuan dan puan, benda ni dilabelkan kepada orang yang berusaha pagi, petang, siang, malam. Siapa yang boleh buat macam Abid Liu? Tuan-tuan bagi tahu saya, siapa yang boleh buat? Pergi ke geladangan-geladangan, tuan-tuan. Pergi ke orang-orang miskin. Pergi malam-malam hari, tengok tuan-tuan para remaja yang mak rempit. Para remaja yang mengisap gam. Para remaja yang menagih dadah. Para remaja yang berpoya-poya. Siapa yang pergi, tuan-tuan? Bagi tahu saya, siapa yang pergi? Yang pergi namanya Abid Liu, tuan-tuan. Inilah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan daripada Hasanul Banna. Kalau tuan-tuan baca cerita daripada Hasanul Banna, ketua Ikhwanul Muslimin. Tuan-tuan dan puan, yang kedua yang saya ingin komen sikit, ada satu posting, tuan-tuan, mengenai teman-teman tabligh yang sekarang di kuarantin positif dan kuarantin. Apa komennya? Daripada nurse, daripada beberapa orang nurse buat komen, tuan-tuan dan puan. Kita macam-macam kita labelkan, tuan-tuan dan puan. Seolah-olah semuanya bermula daripada tabligh. Saya tidak ambil komitmen tentang itu, tuan-tuan, pasal saya tidak banyak fakta tentang itu. Tetapi mereka yang sedang berada di ward-ward sekarang, positif, yang sedang di kuarantin, apa komen nurse yang diletakkan dalam posting? Pertama, tuan-tuan, masuk saja ward itu seolah-olah masuk masjid. Tuan-tuan boleh baca ni. Seolah-olah masuk masjid, seolah-olah masuk surau, seolah-olah masuk madrasah. Time datangnya sembahyang, tuan-tuan, datang waktu sembahyang, azan, seorang azan, tuan-tuan. Dikatakan dengan laungan yang sangat merdu, menyentuh jiwa mereka yang ada di persekitaran ward itu dan tempat-tempat yang berdekatan dengan itu. Tamat, mereka tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Di tangan mereka, tuan-tuan, hampir semuanya sekali
Tasbih, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan. Lepas itu mereka ni tuan-tuan, senyum. Tidak menunjukkan riak-riak mereka menyesal, tidak menunjukkan riak-riak mereka takut, tidak menunjukkan riak-riak mereka rebel, tidak menunjukkan riak-riak mereka hilang pedoman, tidak menunjukkan riak-riak yang mereka hilang pertimbangan. Tak ada. Saudara, mereka sujud kepada Allah. Mereka angkat tangan di depan Allah. Ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mereka, tuan-tuan, bersandar hanya kepada Allah. Yang melakukan COVID-19 ini Allah. Yang memberikan penyakit Allah. Yang menyembuhkan penyakit ada Allah. Pergantungan kepada Allah bagi mereka, yang saya kenal mereka, tuan-tuan, 100%. Pergantungan mereka kepada Allah SWT. Di samping usaha yang mereka lakukan dalam kehidupan ini bagi mengurangkan apa saja musibah yang dilakukan kepada mereka. Tetapi kemuncak pengharapan mereka, kemuncak dependensi mereka hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, untuk dua tadi, satu Ustaz Abid Liu, satu jamaah tabligh ni, tolonglah tuan-tuan. Apalah kita nak cari dosa kering ni? Pasal apa nak cari dosa kering ni? Ini bulan Syaban, tuan-tuan. Bulan Rejab baru tinggal. Sekarang bulan Syaban. Baru 2 hari bulan Syaban. Bulan Syaban ni nanti saya akan sebutkan, tuan-tuan. Tajuk hari ni, saya ulang balik. Tajuk hari ni COVID-19. Kelebihan hari Jumaat di dalam bulan Syaban. Kelebihan hari Jumaat di dalam bulan Syaban. Itu tajuk yang kita nak bincang hari ni. Baiklah tuan-tuan dan puan yang saya berterima kasih. Tadi saya baca sepotong ayat menerangkan secara dikotomi. Pandang sebelah kanan muslimin, pandang sebelah kiri muslimat. Pandang sebelah kanan mukmin, pandang sebelah kanan mukminat. Dan seterusnya. Sampailah وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki yang banyak mengingati Allah dan perempuan yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, saya nak sokong itu dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak menyokong apa pun, tuan-tuan. Nak mendatangkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan terus dengan tajuk ini. Hadis itu berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. As-salatul khams wal jum'ati ila al-jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tushal kaba'ir. Apa artinya? Salat 5 waktu Jumaat kepada satu Jumaat merupakan kafarah, penghapus segala dosa. Kafarah, menghapus segala dosa. Di antara keduanya, selagi tidak melakukan dosa besar. Di sini ada beberapa catchword, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Catchwordnya, salat 5 waktu. Antara Jumaat dengan Jumaat. Catchword nombor 2. Kafarah, diampunkan dosa-dosa. Catchword yang keempat, selagi tidak melakukan dosa besar. Itu catchword yang keempat. So, saudara, dan hari Jumaat hari ini, minggu yang kedua, Jumaat yang kedua, setelah perintah kawalan pergerakan dilakukan oleh kerajaan dan dilanjutkan hingga 14 hari bulan April nanti, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan akan berada di rumah lama. Tuan-tuan tak boleh duduk di rumah. Tuan-tuan tak boleh pergi pasar beramai-ramai. Tak boleh pergi supermarket ramai-ramai. Tak boleh beli barang ramai-ramai. No more shopping. No more window shopping. Tak payah pergi park. Tak payah pergi tempat permainan. Tak payah hantar anak-anak untuk skating. Tak payah, tuan-tuan dan puan. Tak boleh pun. Dalam suasana itu, kita nak isi dengan apa, tuan-tuan? Hari ini, hari Jumaat yang kedua, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tadi. Artinya, tuan-tuan, salat 5 waktu, Jumaat kepada satu Jumaat merupakan kafarah, penghapus segala dosa. Di antara keduanya, selagi tidak melakukan dosa besar. Saudara yang saya muliakan sekalian, tuan-tuan. Bayang, tuan-tuan, ya. Dan ini berlaku dalam bulan Syaban. Saya nak bagi sikit tentang bulan Syaban ni, tuan-tuan. Tentang Jumaat ni. Sebelum saya pergi Syaban ni, saya nak pergi Jumaat ni. Apa istimewanya Jumaat ini? Sama ada musim COVID-19 atau tidak pun musim COVID-19. Yang pertama, tuan-tuan, hari Jumaat penghulu segala hari. Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat penghulu segala hari. Tuan-tuan, ya. InsyaAllah, dalam kepala kita, ini Jumaat special. Ini Jumaat special. Pagi-pagi lagi, tuan-tuan, dalam pukul 11, pukul 12 dah pergi ke masjid. Ada malaikat yang bercatat. Orang datang pertama, begini ganjaran. Orang datang kedua, begini ganjarannya. Orang datang ketiga, begini ganjarannya. Orang datang setelah khutbah dibacakan, begini ganjarannya. Semuanya disenaraikan satu persatu mengikut hadis Nabi Muhammad SAW sebagai menghormati datangnya penghulu segala hari, namanya hari Jumaat. Kemudian, tuan-tuan, yang kedua,
seagung-agung hari, semulia-mulia hari. Seagung-agung hari, semulia-mulia hari. Kebetulan saya menyebut perkataan agung ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah baca, Duli Yang Maha Mulia Seri pada kebaginda Yang Betul Agung dan Raja Permaisuri Agung telah pun disaring dan didapati negatif. Walaupun begitu, kedua-dua baginda berada dalam kuarantin, kali di Istana Negara dan sebagainya, dan tidak akan menemui rakyat pada satu jangka masa. Tuan-tuan, begitu juga di England, tuan-tuan. Di England, the heir of the throne, yang akan menggantikan Queen Elizabeth yang berumur 100 lebih dan tuan-tuan dan puan, ialah Prince Charles. Prince Charles positif. Prince Charles dia dapati positif untuk coronavirus ini. Jadi tuan-tuan dan puan, artinya tuan-tuan, apa artinya? Orang tinggi pun dapat, orang rendah pun dapat, orang berilmu pun dapat, orang jahil pun dapat, orang kaya pun dapat, orang miskin pun dapat, orang luar bandar pun dapat, orang dalam bandar pun dapat. Tuan-tuan, orang istimewa pun dapat, orang tidak istimewa pun dapat, OKU pun dapat, tidak OKU pun dapat. Saudara-saudara, coronavirus tak kenal siapa-siapa. Coronavirus tidak ada sempadan. Bayang apa yang dah jadi kepada Italy. Dan sekarang ni tuan-tuan, Spanyol, Spain. Dari segi kadar kematian mengatasi apa yang telah mati di negeri China. Tuan-tuan bayangkan, saya dah diberi Allah SWT sedikit memindahkan kaki ke Spain. Kami pergi ke Madrid, kami pergi ke tempat-tempat di mana Islam berkembang pada satu masa dulu. Cordova dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, bagus, tempat pelancongannya bagus, bersih, orangnya bagus, layanannya bagus, sistem transportnya bagus, sistem ketapinya bagus, sistem basnya bagus, bersih. Makanannya bagus, makanan Islam pun ada, ramai orang Islam, tuan-tuan. Terutama di Spanyol, di sepadan dengan atas Afrika itu, yang dipisahkan oleh Laut Mediterranean itu. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, apa yang saya nak sebutkan? Yang ketiga, lebih agung daripada hari Aidilfitri dan Aidiladha. Lebih agung. Hari Jumaat, lebih agung daripada Aidilfitri dan Aidiladha. Dan tuan-tuan dan puan, kerananya, ada terdapat 5 perkara. Dalam hari Jumaat, pada hari Jumaat, dapat 5 perkara. Hari lain tak ada, tuan-tuan. Hari lain tak ada. Hanya hari Jumaat, terdapat 5 perkara. Ni 5 perkara. Apa dia yang pertama? Adam diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat. Datuk kita, moyang kita, orang yang pertama, yang berbentuk insan, berbentuk manusia, diciptai oleh Allah. Tak ada bapa, tak ada mak, dicipta terus pada hari Jumaat. Nombor 2. Adam diturunkan ke bumi pada hari Jumaat. Dijadikan di syurga, diturunkan di bumi pada hari Jumaat. Kemudian tu, tuan-tuan, Adam dimasukkan ke syurga balik pada hari Jumaat. Dimasukkan ke syurga. Tuan-tuan ingat peristiwa makan buah khuldi misalnya. Dan dia mohon ampun kepada Allah, pengampunannya diterima dan dimasukkan ke syurga semula pada hari Jumaat. Kemudian tuan-tuan, Adam diwafatkan pada hari Jumaat. Masya Allah, tuan-tuan. Kemudian, doa pasti dimakbulkan pada hari Jumaat. Pasti. Perkataannya dalam hadis, terjemahannya pasti. Doa pasti dimakbulkan pada hari Jumaat. Tuan-tuan, marilah dalam musim COVID-19 ini, duduk berada di rumah, menentang muka isteri, menentang muka suami, memandang muka anak, memandang muka cucu. Marilah kita, tuan-tuan, pastikan kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Saya cubalah, tuan-tuan, pagi tadi kita bangun awal, ada qiyamul lail sedikit. Kita sembahyang subuh sikit bersama keluarga dan doa sikit. Dan anak-anak mengaminkan, isteri mengaminkan doa tersebut. Masya Allah. Mungkin tuan-tuan buat lebih baik daripada saya. Saya seronok mendengar. Kalau ada di antara para penonton yang saya hormati sekalian, lebih baik daripada saya, by all means, saya sokong, tuan-tuan, 100% saya sokong. Untuk menggunakan masa yang terluang dalam kita menghadapi, tuan-tuan dan puan, perintah kawalan pergerakan ini, insya-Allah kita gunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin atas nama kita sayang Allah, kasih Rasul, sayang agama, sayang diri, sayang keluarga, sayang anak, sayang jiran, sayang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, berlakunya kiamat. Kiamat dikatakan berlaku pada hari Jumaat. Kiamat berlaku pada hari Jumaat. Bayang, tuan-tuan, Tapi kalau misalnya kita mengatakan hari Jumaat tu biasa, ada orang tak sembahyang Jumaat. Baru-baru ni, tuan-tuan, saya pergi ke Ipoh dalam 2 minggu yang lepas. Dilaporkan kepada saya, ramai yang tak datang sembahyang Jumaat sekarang ni. Anak muda tak sembahyang Jumaat sekarang ini. Masya Allah. Tuan-tuan, pastikan selepas ini anak-anak kita yang akil balik,
Umur 13, 14, 15, 16, 17 sampai umur 20, 30, 40, pastikan mereka pergi sembahyang Jumaat. Hadis menunjukkan 3 kali tak sembahyang Jumaat berturut-turut tanpa uzur syar'i, mereka terkeluar daripada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, ya, itu dia hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini, tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan, disebutkan tuan-tuan pada hari Jumaat. Pada hari itu juga, iaitu hari kiamat, hari Jumaat, tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah. Di langit, di bumi, pada angin, pada gunung, pada laut. Dan melainkan mereka takut kepada Allah, keagungan hari Jumaat. Mereka takut kepada keagungan hari Jumaat. Disebut, tuan-tuan, wa fihi taqumus sa'ah ma min malakin muqarrab wala sama' wala ar wala riyah wala jibal wala bahr illa wa hunna yushfiqna min yaumil jum'ah. Apa artinya? Pada hari itu juga, hari Jumaat, tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah. Di langit, di bumi, angin, ada gunung, laut, melainkan takut mereka kepada keagungan, hari Jumaat. Minta maaf, takut kepada keagungan hari Jumaat. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itulah hari Jumaat. Dan dia berlaku dalam bulan Syaban. Dia berlaku dalam bulan Syaban. Kita berlaku dalam bulan Syaban sekarang. Kita berada dalam bulan Syaban. Tuan-tuan, bulan Syaban saya nak sebutkan, tuan-tuan. Bulan Syaban ni, saya nak ambil satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu adalah bulan yang manusia sering lalai. Iaitu antara Rejab dan Ramadan. Antara Rejab dan Ramadan artinya Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang diangkat amalan kepada Allah. Diangkat amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka aku suka ketika amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Tuan-tuan, hadis itu berbunyi, "Dzalika syarrun ya'ful nasu an baina rajbi wa ramadan wa syarrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin fahibbu an yurfa'a ala amali wa ana shaimun." Tuan-tuan, ya, saya ulang balik. Itu adalah bulan yang manusia sering lalai, iaitu antara Rejab dengan Ramadan. Bulan Syaban adalah bulan yang diangkat amalan. Bulan Syaban, setiap tahun, tuan-tuan, amalan kita diangkat ke langit. Bila setiap tahun, tahunannya, acara tahunannya, bulan Syaban lah bulan yang diangkat amalan saya. Tuan-tuan, yang kerdil ini diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka aku suka ketika amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Kemarin tuan-tuan berpuasa hari Isnin, hari Khamis, minta maaf, hari Khamis. Tuan-tuan berpuasa, besok hari Senin kita berpuasa lagi. Hari Khamis kita berpuasa lagi. Hari Isnin kita berpuasa lagi. Hari Khamis kita berpuasa lagi. Hari Isnin berpuasa lagi. Hari Khamis berpuasa lagi. Sampailah pada 24 hari bulan 4 tahun 2020 ini, maka berlakulah Ramadan, hari yang pertama bulan Ramadan. Maknanya, tuan-tuan, Rajab ialah bulan menanam biji benih. Ini hadis. Syaban adalah bulan untuk kita menghidupkan pokok yang ditanam daripada biji benih tadi. Suburkan pokok itu. Tuan-tuan, lebatkan daunnya, hijaukan daunnya. Tuan-tuan, prune dia, potong segala tangkai-tangkai, segala ranting-ranting yang tidak diperlukan, yang sudah usang. Potong rumput-rumput di bawahnya, bunuh rumput-rumput di bawahnya. Tuan-tuan, supaya di rumput-rumput itu tidak ambil baja yang tuan-tuan siramkan baja untuk pokok yang dibesarkan itu. Bulan Ramadan adalah bulan kita menuai hasil daripada biji benih yang ditanam dalam bulan Rajab, daripada pokok yang tumbuh subur pada bulan Syaban, dan kita, tuan-tuan, daripada biji benih, daripada pokok yang subur, kita tuai hasilnya. Kalau rambutan pun rambutanlah. Kalau misalnya mangga harum manis daripada perlis, maka harum manislah. Kalau musangking lah. Kalau duri hitamlah. Tuan-tuan, kalau IOI lah. Kalau D24 lah, tuan-tuan. Yang terbaik. Kita nak yang terbaik. Pasal biji benihnya yang terbaik. Pasal dijaga dengan terbaik. Maka hasilkan buah yang terbaik. Jadi, Rajab, biji benih.
Sembahyangnya ditanam dengan baik, puasanya ditanam dengan baik, ilmu agamanya ditanam dengan baik, pendidikan untuk isteri ditanam dengan baik, pendidikan untuk anak-anak ditanam dengan baik, pendidikan anggota masyarakat ditanam dengan baik, baca banyak buku agama ditanam dengan baik, baca Al-Quran ditanam dengan baik, baca hadis ditanam dengan baik. Ada majlis di rumah, taklim dan taklum di rumah. Tuan-tuan, taklim dan taklum dijaga dengan baik, dibaca dengan baik dalam bulan Rajab. Dibawa pula kepada bulan Sya'ban. Tuan-tuan, saya dah berikan tadi tentang hebatnya bulan Sya'ban ni, tuan-tuan. Ya. Apa yang saya nak katakan ni, tuan? Amalan tahunan diangkat pada bulan Sya'ban. Amalan mingguan pula diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Sebab itulah, tuan-tuan, hari Isnin disunatkan berpuasa, hari Khamis disunatkan berpuasa. Masa kita berpuasa tu diangkat, kita punya catatan mingguan diangkat. Catatan mingguan diangkat. Allah, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, ya. Permulaan catatan, kita bersahur. Hujung catatan, kita berbuka puasa. Iftar bersama dengan isteri, suami, anak dengan penuh kasih sayang. Berbuka bersama. Pada bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bayanglah, tuan-tuan. Bila lagi kita nak gunakan kesempatan ini? Mesej saya pagi ini ialah gunakan seluruh kesempatan. Mesej yang kedua, gunakanlah sepenuh ruang. Mesej yang ketiga, kita berada, tuan-tuan dan puan, di bawah perintah kawalan pergerakan ini. Perintah kawalan pergerakan ini gunakan sepenuhnya. Tak ada lagi dalam sejarah hidup kita, tak ada lagi, tuan-tuan, berada di rumah dalam sebulan. Mungkin 2 bulan, tuan-tuan. Mungkin 2 bulan. Duduk tak boleh keluar. Pandang muka isteri, pandang muka suami. Jangan pandang gelak ketawa saja. Pandang dengan keimanan. Pandang dengan ketakwaan. Pandang dengan kasih di dunia. Untuk kita berpimpin tangan dengan isteri menuju syurga. Kasih dengan isteri, suami menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jangan lupa like and share. Tolonglah, tuan-tuan, ya. Pagi ini saya nak ingatkan lagi, tuan-tuan. InsyaAllah, mulai daripada pagi ini, tuan-tuan, untuk hari Jumaat, kita ada kuliah duha. Untuk teman-teman yang bercuti pada hari Jumaat, yang lazimnya bercuti hari Jumaat, Johor, Kedah, Terengganu, Kelantan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kemudian pada hari Sabtu dan hari Ahad, kuliah lagi, tuan-tuan. Kuliah duha lagi untuk negeri-negeri yang Federated Malay States selain daripada 4 negeri saya yang sebutkan tadi. Itu pukul 9. Semuanya berlaku pada pukul 9. Kemudian, tuan-tuan dan puan, Zuhur, kita ada sikit tazkirah Zuhur. Kita namakan kuliah besar ringkas. Tazkirah Zuhur berlaku pada 2:30 petang. 2:30 petang tazkirah Zuhur. Jadi, tuan-tuan, tak payah cerita apa lagi dah. Pergi kepada Al-Alamin, tuan-tuan, live Al-Alamin, dan pergi juga kepada Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan. H-A-S-A-N, 1S, Muhammad Ali. Untuk tuan-tuan gunakan page saya sebagai platform untuk mengikuti program ini. Kita selang-seli, tuan-tuan. Sekali Al-Amin, sekali Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Sekali Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, sekali Amin. Kita gunakan. Kita ni interchangeable. Kita ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah bekerjasama di antara satu dengan lain untuk Islam, for common goods, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya jamin, teman-teman, kawan-kawan saya dan saya, insya-Allah hati kita bulat dan padu. Apa yang kita lakukan ini bukan untuk duit, bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk nak kaya. Tuan-tuan, kami nak kaya di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah, sebab itu, mari kita teruskan, tuan-tuan. Apa dia mesej yang saya nak sampaikan, tuan-tuan, pada pagi yang bermulia ini? InsyaAllah, mesejnya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan, ialah bahawa yang pertama, mesej dia yang sampaikan. Kita sekarang berada dalam bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau selama ini, tuan-tuan, minta maaf, mungkin diri saya lah kurang bersedia. Menghadapi Rejab kurang bersedia. Menghadapi Sya'ban kurang bersedia. Menghadapi Ramadan kurang bersedia. Apa tanda kurang bersedia? Simple-simple saja, tuan-tuan. Anak kita tak berminat nak bangun sahur. Padahal Nabi kata, hebatnya sahur ini, hanya kamu minum seteguk air pun, kamu sudah diberi satu pahala yang agak besar kerana bersahur dalam apa-apa puasa pun, terutama puasa dalam bulan Ramadan. Anak kita tak nak tu. Berbuka puasa. Segerakan berbuka puasa. Tuan-tuan, ada orang berbuka puasa, saya tengok dengan mata kepala sendiri.
Buka saja puasa tuan-tuan, seteguk air lepas tu rokok. Rokok. Rokok haram. Seluruh dunia. Fatwa dunia haram. Fatwa di Malaysia haram. Fatwa di Selangor haram. Fatwa di wilayah haram. Sudah diwartakan. Di Selangor sudah diwartakan. Rokok itu haram. Jangan isap rokok tuan-tuan kepada saudara mara saya, kepada anak menantu saya, kepada adik-beradik saya, kepada teman-teman saya, kepada seluruhnya. Mulai daripada hari ini, stop smoking. Stop smoking. No more smoking. It is haram. Forbidden. Tuan-tuan dan puan, yang kedua saya ingin menyebutkan, insya-Allah setelah kita tengok diri kita dalam bulan Rejab, bulan Syaban, sekarang bulan Syaban ini, hari Jumaat ini. Saya telah berberikan tadi tentang hebatnya hari Jumaat ini, tuan-tuan. Adam dilahirkan, dicipta dalam hari Jumaat. Adam dimasukkan syurga pada hari Jumaat. Adam diwafatkan pada hari Jumaat. Adam tuan-tuan, Adam memohon ampun kepada Allah. Pengampunannya diterima pada hari Jumaat. Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Siapa yang berdoa pada hari Jumaat, pasti doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumaat penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Maka hari ini hari Jumaat, kita berada dalam perintah kawalan pergerakan ni, tuan-tuan dan puan. Marilah kita. Yang pertama, tadi yang pertama, susun keluarga kita. Saudara sudah menyusun, saya faham, tuan-tuan ada orang besar-besar yang di ofis, orang besar-besar di kilang, orang besar-besar di pejabat, orang besar-besar korporat, petani, nelayan, orang bawahan. Tetapi tuan-tuan, sebagai seorang insan, ketua keluarga, tuan-tuan besar. Suami, tuan-tuan besar. Ayah, tuan-tuan besar. Ketua segala-galanya, keluarga besar, keluarga kecil, tuan-tuan besar. Dalam membesar dan dalam besarnya tuan-tuan itu, besarkanlah agama Allah. Tuan-tuan, kalau saya ada jawatan yang besar, saya besarkan agama Allah. Nanti saya akan bagi satu kuliah namanya Means and Ends. Means, matlamat. Means adalah alat. Ends adalah matlamat. Bagaimana pelakon-pelakon Islam ini sebagai alat seluruhnya untuk mencapai satu matlamat. Kaya alat untuk mencapai satu matlamat, keridaan Allah. Tuan-tuan, pangkat alat untuk mencapai keridaan Allah. Tuan-tuan, title, Tun, Tan Sri, Datuk Seri, Datuk, apa pun alat untuk mendapatkan redha Allah. Jadi nanti kita akan ulas, tuan-tuan, kita akan ulas selepas ini dalam salah satu kuliah saya akan ulas perkara ini insya-Allah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi ialah seluruhnya berlaku Jumaat diletakkan dalam gelanggang Sya'ban. Bayang bulan Sya'ban, tuan-tuan. Bulan pengampunan, bulan mendapatkan redha-redhaan, bulan ibadah, bulan kita berpuasa, bulan kita berzikir, bulan kita menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bulan kita merintih kerana dosa-dosa kita, bulan kita memohon pengampunan, bulan kita mendekatkan diri kepada Allah, bulan untuk kita mengikuti sunnah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kita bersama keluarga, berpeluk-pelukan, berkasih sayang antara ahli keluarga, dengan isteri, dengan anak, dengan suami, dengan adik, dengan abang, ada kakak. Bulan pengampunan, kita nak ampun, maafkan tuan-tuan, maafkan. Suami maafkan dosa isteri. Isteri maafkan dosa suami. Anak maafkan dosa dengan mak bapak. Mak bapak maafkan dosa dengan anak-anak. Tuan-tuan, isteri-isteri memaafkan dosa di antara mereka. Suami-suami memaafkan dosa di antara mereka. Kita maaf dengan jiran tetangga yang kita usik barang-barang dia. Yang kita nista, kita caci nista jiran tetangga sebelah kita. Ulur tangan, tuan-tuan. Ulur tangan-tangan. Jadilah manusia-manusia yang berjiwa besar. We have got to become, tuan-tuan, manusia yang berjiwa besar. I have got to become manusia berjiwa besar. You have got to become manusia berjiwa besar. Berjiwa besarlah kita dalam hari yang besar. Hari yang besar ialah hari Jumaat. Berjiwa besarlah kita dalam bulan yang besar. Bulan yang besar ini adalah bulan Sya'ban. Di antaranya antara Rejab dengan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keempat yang saya nak sebutkan, insya-Allah mudah-mudahan carilah tuan-tuan. Nanti selepas ini saya akan bagi satu kuliah insya-Allah ilmu dalam Sya'ban. Peranan ilmu dalam Sya'ban. COVID-19.2 peranan ilmu dalam Sya'ban, dalam bulan Sya'ban. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, jangan lupa like and share. Yang berikutnya saya nak cerita sikit, tuan-tuan. Di mana-mana saya pergi, orang tanya saya, di mana tak keluar TV lagi? Tak apalah.
Keluar TV bagilah yang muda-muda, yang dah tua-tua otai macam saya ni, kita buat tu pave way lah tuan-tuan ya. Bagilah kesempatan tu pada anak-anak muda yang nak naik ni dan sebagainya. Saya sokong mereka 100% tuan-tuan. Jadilah pendakwah-pendakwah. Jadilah mereka yang benar-benar membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pujuklah mereka, gamitlah mereka, jemputlah mereka, panggillah mereka. Gunakanlah apa juga ilmu yang kita belajar di universiti. Perempuan tuan-tuan ada master setengah pendakwah, ada PhD setengah pendakwah tu. Gunakanlah tuan-tuan kesempatan yang terbaik ini untuk membawa manusia berbondong-bondong ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nampak apa yang saya nak sebutkan? Orang tanya kepada saya, "Doktor buat apa sekarang ni?" kata dia. Tuan-tuan, apa yang saya buat? Yang pertama tuan-tuan ya. Yang pertama, ni saya buat ini. Ini tuan-tuan ya. Saya buat ini, namanya saya akan mendirikan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tempatnya dengan Sungai Semungkis, Ulu Langat, dekat dengan Badar Kajang. Sungai Semungkis, Ulu Langat, dekat dengan Badar Kajang. Di tanah yang saya dah beli tanah tu. RM1 juta harga tanah itu. Dan tanah itu bukan atas nama saya, walaupun saya yang membelinya. Dengan keluarga dan sahabat-sahabat membelinya. Tapi namanya ialah nama Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang wakaf. Saya wakafkan tanah itu. Di atas tanah itulah saya akan bersama dengan teman-teman Perbadanan Wakaf Selangor, Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan mendirikan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah tuan-tuan dan puan, Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya harap tuan-tuan dapat pandang, tuan-tuan dapat tengok, tuan-tuan dapat ada masjid yang boleh memuatkan 1,000 ahli-ahli jemaah. Ada bilik syarahan, ada 15 fully aircon lecture rooms. Ada tempat makan yang luas, ada tempat penginapan, ada chalet, ada dormitory, ada semi-D, ada bungalows tuan-tuan di dalamnya. Dan perkhidmatan yang diberi untuk siapa yang datang. Kita ada modul-modul tuan-tuan. This is not old folks home. Ini bukan rumah orang tua-tua, duduk situ sakit sampai mati di situ, tidak. Mereka akan datang, tuan-tuan ya, umur 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 akan datang. 3 hari 2 malam, habis orang lain pula datang. Kita bila lapang datang lagi 3 hari 2 malam. Orang lain pula datang selepas itu. Datang lagi 3 hari 2 malam. Apa nak buat datang tuan-tuan? Mengikuti program secara bermodul. Program itu ialah program Aku Mesti Mati Dalam Husnul Khatimah. Mengapa dan bagaimana aku mesti mati dalam Husnul Khatimah. Kemudian itu program yang kedua untuk anak-anak. Anak-anak daripada 15 tahun sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Anak-anak yang masih menjaga mak bapak. Mak bapak masih hidup lagi, syarat mak bapak masih hidup. Sebab saya hendak anak-anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Untuk menjaga ibu dan ayah mereka. Untuk menjaga ibu dan ayah waktu ibu dan ayah sehat. Menjaga ibu dan ayah waktu ibu dan ayah sakit ringan. Menjaga ibu dan ayah waktu ibu ayah sakit kuat. Menjaga ibu dan ayah waktu ibu dan ayah, tuan-tuan, berada dalam sakratul maut, nazak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak ini tuan-tuan kita bina, kita asuh di Kompleks Anjung Husnul Khatimah ini. Jadi mak bapak datang, anak-anak ada separate program mereka datang, pun ada modul-modul yang tertentu. Dan tuan-tuan dan puan, semuanya menjurus kepada ayuh kita mati dalam Husnul Khatimah. Sesuai dengan doa yang tuan-tuan baca, yang saya baca. Apa doanya? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian ya. InsyaAllah itu belanjanya bangunan ni 12 juta ringgit dan dananya diperoleh daripada wakaf. Dananya diperoleh daripada zakat. Dananya diperoleh daripada sedekah, infak. Dananya diperoleh daripada fidyah. Dananya diperoleh daripada amal jariah. Fi sabilillah. Tak ada satu sen pun untuk keuntungan. Semuanya non-profit making. Non-profit making insyaAllah. Jadi saya berusaha pergi seluruh negara. Hanya dalam kita perintah pergerakan terhad ini tuan-tuan dan puan, yang menyebabkan saya berada di rumah. Kalau tidak saya pusing ke Kelantan, ke Terengganu, ke Johor, ke Negeri Sembilan, ke Melaka, ke Sabah, Sarawak dan sebagainya. Memberitahu teman-teman, mari kita mati dalam Husnul Khatimah. Di mana workshopnya, di mana sekolahnya, di mana kolejnya, di mana universitinya. Untuk itu, tak ada universiti dalam dunia ni untuk itu. Universitinya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Batu 15, Sungai Semungkis, Ulu Langat, berkaitan dengan Kajang. Jadi tuan-tuan, saya harap sangat, mari kita sumbang tuan-tuan. Pakat dengan suami, pakat dengan isteri, pakat dengan anak. Kalau ada syarikat, pakat dengan ahli-ahli pengarah syarikat. Mari kita dermakan. Derma yang besar
akan dapat pengecualian daripada cukai pendapatan. It is tax exempted. We have got a status, tax exemption status. InsyaAllah. Tuan-tuan, yang berikutnya, saya nak memberitahu tuan-tuan, ada 2 buku yang saya tulis, yang selalu saya sebutkan, tuan-tuan. Ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku, tuan-tuan. Inilah buku latar yang mesti dibaca. Ini untuk anak-anak. Anak-anak umur 15 tahun sampailah anak berumur 40, 50, 60, 70 tahun kalau ada mak bapak yang mereka khidmati. Apa yang saya nak? Saya tulis buku ini dengan bahasa memujuk. Saya cari bahasa-bahasa, words which are persuasive in nature, which have got persuasive overtones, Jadi tuan-tuan and overtures. Jadi saya harap insya-Allah buku ini dibekalkan untuk anak-anak tuan-tuan. Kita hendak anak yang saleh. Kita hendak anak yang solehah. Tuan-tuan bayangkan, bila tuan-tuan berada dalam sakratul maut, nak mati dah, lagi 5 minit nak mati. Siapa nak menghulurkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Siapa nak menghulurkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Anak yang jarang sembahyang, anak yang tak tahu baca Quran, anak yang berpoya-poya, anak yang suka meninggalkan mak dan ayah, anak-anak yang marah-marah mak dan ayah, anak-anak yang suka bergaduh dengan mak dan ayah. Tuan-tuan, anak-anak yang tak pedulikan mak dan ayah. Anak itu nak membawa kita, membagikan kita, menghulurkan kita kalimat. Apa dia kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan harap, tuan-tuan, jangan harap. Yang diharapkan anak yang soleh. Yang diharapkan anak yang solehah. Inilah bukunya, tuan-tuan. Inilah panduannya. Inilah, tuan-tuan, insya-Allah dia punya rujukannya antara buku-buku yang lain yang perlu dibaca, termasuklah buku ini dijadikan buku rujukan asas untuk menjadikan anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Tuan-tuan, dan buku yang terakhir yang saya tulis ini buku yang ke-42. Buku yang ke-42. Tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya ingat tuan-tuan nampak ni ya. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan, buku ini saya tulis khusus untuk diri saya. Khusus untuk isteri-isteri saya. Khusus untuk anak-anak saya. Khusus untuk menantu-menantu saya. Khusus untuk cucu cicit saya. Khusus untuk sahabat-sahabat saya. Khusus untuk jiran tetangga saya. Dan khusus untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni buku ni, tuan-tuan dan puan. Apa buku ini? Buku ini saya tulis intinya, wahai saudara, wahai saudari, mari kita bersedia. Malaikat maut akan datang mengetuk pintu kita, masuk berjumpa dengan kita. Tidak ditangguh satu saat, tidak ada segera satu saat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuan-tuan, malaikat maut akan datang bertemu dengan tuan-tuan. Malaikat maut datang bertemu dengan saya. Bulan Syakban dia datang, bulan Ramadan dia datang, bulan Januari dia datang, bulan April dia datang, pagi dia datang, petang dia datang, malam dia datang. Tuan-tuan bersedia dia datang, tuan-tuan tidak bersedia pun dia datang. Jangan pilih tuan-tuan tidak bersedia. Jangan pilih hari tuan-tuan tidak bersedia. Jangan pilih minggu tuan-tuan tidak bersedia. Jangan pilih tahun tuan-tuan tidak bersedia. Pilihlah setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita bersedia untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah buku. Ada 9 bab, tuan-tuan, 9 bab. Bab yang akhir, bab yang ke-9, saya mencatatkan, merakamkan kehidupan seorang Muslim daripada bangun pagi sekitar pukul 5 begitu, tuan-tuan, dengan sembahyang tahajudnya, dengan sembahyang taubatnya, dengan sembahyang hajatnya, dengan sembahyang witirnya. Sampailah selepas itu pergi ke surau, pergi ke masjid. Habis surau ke masjid, sembahyang isyraq. Habis sembahyang isyraq, sembahyang duha. Baca Quran, terutamanya pada hari Sabtu, hari Ahad. Pagi hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Baca Quran, balik ke rumah, khidmati suami, khidmati anak-anak, khidmati isteri. Lepas tu zuhur ke masjid. Bawa anak ke masjid, tuan-tuan. Bawa anak ke masjid. Habis zuhur, kita baca Quran sikit. Balik rumah asar. Tuan-tuan, apa sembahyangnya? Sembahyang qabliyah asar. Macam mana doa waktu asar? Macam mana zikir waktu asar? Datang maghrib. Datang lagi, pergi ke surau lagi. Pergi ke masjid lagi. Pergi madrasah lagi. Tunggu maghrib. Kemudian tu, selepas tu tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Jangan mati dalam kejahilan. Jangan mati dalam kejahilan.
Jangan mati tak pandai baca Quran. Jangan mati tinggalkan salat dan tidak qada. Jangan mati kerana tidak berpuasa. Jangan mati kerana mengikut hawa nafsu kita, melakukan dosa-dosa besar, tuan-tuan, yang kita lakukan dalam hidup ni. Berhenti, tuan-tuan. Berhenti. Taubatlah, taubatlah, taubatlah. Berhentilah, tuan-tuan. Jadi inilah, tuan-tuan, insya-Allah sampai kita tidur semula, saya rakamkan begitulah pusingan kehidupan seorang Muslim, seorang mukmin yang akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Buku-buku ini tuan-tuan dapatkan, dan juga untuk menderma, menginfak kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang dibangunkan oleh Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor ialah anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Seluruhnya nanti kompleks dan tanah itu atas nama Wakaf Majlis Agama Islam Selangor. Saya, tuan-tuan, sebagai hanya ejen-ejen untuk menjadikan benda ini berlaku. Saya mewakafkan diri saya. Saya menginfakkan diri saya. Menginfakkan masa saya. Menginfakkan pemikiran saya. Menginfakkan segalanya, tuan-tuan dan puan, dalam hidup saya ini. Untuk yang akhir, mengakhirkan. Minta doa, tuan-tuan, doakan saya. Saya akan kembali berjumpa Allah. Dalam keadaan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tanda akhirnya, tuan-tuan dial nombor ini. Tuan-tuan picit nombor ini, tuan-tuan dan puan, untuk menderma kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah dan untuk mendapatkan buku-buku ini. Tuan-tuan, dua-dua buku ini saya tulis. Saya cetak, saya edar, semuanya. Hasil daripada ini sehingga ini hari Jumaat bersamaan 2 Syakban ni, 27 hari bulan Mac ni, sehingga hari ini saya belum ambil satu sen pun lagi. Semuanya saya dermakan sumbangkan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah, tuan-tuan dan puan, yang awal yang akhir, inilah sumbangan saya. Saya dah tulis 42 buku, inilah sumbangan yang terakhir untuk agama Allah, untuk membesarkan Allah, untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mati saya nanti diterangi, waktu siang diterangi, waktu malam diterangi. Tuan-tuan, bergemerlapan cahaya menunggu saya, menunggu tuan-tuan, menunggu puan-puan, menunggu semuanya untuk kita melangkah ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, 013 628 3985, 013 628 3985, 013 628 3985. Tuan-tuan, kepada mereka yang buat komentari, kepada mereka yang buat posting kepada kita berikutan daripada kuliah duha ini, tuan-tuan tolong tuliskan, tuan-tuan tolong tuliskan 013 628 3985. Tuan-tuan, selepas ini kita berjumpa besok hari Sabtu. Ingat, tuan-tuan, hari Sabtu pukul 9. Hari Sabtu pukul 9 pagi. Untuk negeri-negeri yang lain daripada Unfederated Malay States. Kita akan ada kuliah duha besok pagi tepat jam 9, insya-Allah. Kita ada kuliah duha tepat jam 9, insya-Allah. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan, ada yang nak nombor lagi. Saya dapat signal ada yang nak nombor. 013 628 3985. 013 628 3985. Kontak Suraya. Puan Suraya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok pagi pukul 9 kita akan bertemu dalam kuliah subuh. Kuliah duha, kuliah duha pukul 9. Dan malam ni, tuan-tuan, petang ni pukul 2.30 kita ada tazkirah zuhur. 2.30 tazkirah zuhur. Malam ni pukul 8.30 kita ada kuliah maghrib pukul 8.30, insya-Allah. Mungkin kuliah isyak, kuliah maghrib lah. Kuliah maghrib pukul 8.30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam husnul khatimah.